Selamat pagi, Shalom, Jemaat GKI Klesis Priangan yang dikasihi Tuhan. 各位亲爱的主内弟兄姐妹、白亮安集会会友们平安。 Sungguh bersyukur jika hari ini di minggu terakhir di tahun 2020 kita bisa bersama-sama berkumpul secara virtual untuk mengadakan ibadah. 感谢主，今天我们可以聚集在一起，加入网络视频崇拜。 Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, marilah kita bersaat teduh sejenak menenangkan hati di hadapan Tuhan. 还没有开始崇拜之前，让我们把心灵和心思意念放在主的面前，低头祷告。我们进入默祷。 Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. 主每日早上是给我们无尽的恩典和慈爱。 Apa yang ditulis di dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 ini sungguh benar-benar kita rasakan di sepanjang tahun 2020. 是指我们现在所要读的是在哀歌所念的经文，是进入我们今年2020年所正常感受到的。 Besar kesetiaan Tuhan di dalam hidup kita, amin. 上帝的心色广大。 Itulah sebabnya mari kita dengan bangkit berdiri, bersama-sama kita memuji Tuhan dari KPPK nomor 66, besar setiamu. 我们一起站立起来，我们要赞美上帝，就是在圣教诗歌第66首。 Besarlah kasih-Mu
pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. 我们的帮助是在乎依靠创造天地万物之耶和华的名。但愿我们主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的感动与我们同在。Firman Tuhan di dalam Lukas 2 ayat 29 sampai 30 berkata, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu." 十里经文是在路加福音2章29节。主啊，如今可以照你的话，释放仆人安然去世，因为我的眼睛已经看见你的救恩。 Sepenggal kesaksian Simeon tersebut mengawali ibadah kita dengan keyakinan bahwa kedatangan Kristus sungguh membawa damai sejahtera dan kelegaan di dalam hidup kita. 西面的见证开始，给我们今天的崇拜，再一次让我们相信，基督到来是带给我们每个人的平安喜乐。 Dan itu jugalah yang kita lihat di sepanjang tahun 2020. 也许在这2020年中间，我们能够看到一切的逆境当中， Di dalam kesulitan, kita dapat terus berjalan dengan tenang karena jaminan mulia Yesus Kristus sudah Tuhan berikan bagi kita. 我们已经面对一切的虐待、一切的困难，但是我们可以安静地行走，因为上帝是我们的光荣保证。因为这样，让我们一起赞美上帝。 Marilah bersama kita memuji Tuhan dengan menaikkan pujian jaminan mulia dari KPPK nomor 199. 我们来宣读圣教诗歌199首。 Kami masyurkan, Kami masyurkan, kami puji tentang Yesus selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesus selamanya. 我觉得舒服，快乐无比。 天堂的荣耀现在所行，天时代星星有天而来，把民族怜悯诉说出爱。这是我心里我的诗歌，赞美我救主，昼夜唱着。 这是我心里我的诗歌，赞美我救主，昼夜唱和。Aku serahkan diri penuh di dalam Tuhan titik teduh. Sambil menyongsong kembalinya, ku diliputi anugerahnya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Mari berdoa.
Biarlah Tuhan di sepanjang kehidupan kami, sungguh nama Tuhan yang kami tinggikan dan kami muliakan. Namun kami menyadari ya Tuhan, di sepanjang kehidupan kami, ada banyak tutur kata, perkataan, perbuatan, pikiran kami yang nyatanya berkebalikan daripada kebenaran firman-Mu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami memohon pengampunan dosa daripada Engkau ya Allah. Biarlah melalui darah Kristus yang tercurah di kayu salib bagi setiap kami, boleh menyucikan kami sekali lagi, sehingga kami layak untuk datang dan beribadah pada hari ini. Kami mengucap syukur untuk sepanjang tahun 2020, hingga kami sampai di hari ini, di minggu terakhir di tahun ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur, berterima kasih untuk segala hal, suka dan duka yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, karena kami percaya bahwa di dalam Tuhan, hati kami ada kelegaan, hati kami tenang, dan kami punya jaminan mulia di dalam Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus, satu-satunya juru selamat kami yang hidup. Amin. Sebagai umatnya yang sudah mengakui setiap dosa dan pelanggaran di hadapan Tuhan, marilah dengan bangkit berdiri, kita menerima anugerah pada pagi hari ini. 作为信徒，我们已经认我们一切的过犯，还有我们所做的错误，我们所做的罪，在主面前，我们现在要站立起来，我们要接受恩典信息。 Yesaya 12 ayat pertama sampai ayat yang ketiga berkata, pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. 以赛亚书第12章第1到第3节，到哪的你必说耶和华，我要称谢你，因为你虽然向我发怒，你的怒气却已转笑，你又安慰了我。看哪，神是我拯救，我要依靠他，并不惧怕，因为主耶和华是我的力量，是我的诗歌，他也成了我的拯救，所以你们必从救恩的泉源焕然起水。 Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan, demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan yang sudah memimpin kita di sepanjang tahun 2020 ini juga akan terus memimpin kita hingga kepada hari terakhir di tahun 2020. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Andi Gunawan. 今天主讲的是何牧师，在这里说到我们在传统的习惯性。 Marilah kita memohon anugerah Tuhan agar kita dapat melihat karya Tuhan, firman Tuhan dan kuasa Tuhan di dalam hidup kita. 让我们能够得到主的恩典，跟以便我们可以看到神的大作为。 Mari bersama kita menaikkan pujian KPPK nomor 290, Buka Mataku Tuhan.
merenungkan firman Tuhan, mari kita masuk dalam doa. 我们还没有听到之前，我们先进入祷告。 Bukakan mata hati, telinga dan pikiran kami Tuhan, supaya kami bisa membaca pikiran dan perkataan-Mu, dan supaya firman Tuhan itu bertumbuh, dan kami tidak pernah merasa puas dengan kondisi kami yang sekarang ini, tetapi terus belajar untuk menimba, untuk memperdalam, untuk menyelidiki, dan untuk mencintai firman-Mu sebagai bukti cinta kami kepada pribadi-Mu. Hari ini Tuhan mengakhiri tahun 2020, kami akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Perkayalah kami, berikan kami inspirasi melalui firman Tuhan ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan diambil dari Lukas pasal 2 ayat 22 hingga ayat 40. Ayat 22 sampai ayat 32 dibacakan dalam bahasa Indonesia. Kemudian ayat 33 hingga ayat 40 dibacakan dalam bahasa Mandarin. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Taurat, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dan untuk mempersembahkan korban menurut yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur dan 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa dia tidak akan mati sebelum dia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Dia menyambut anak itu, menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." 第33节，孩子的父母因着论耶稣的话就稀奇，西面给他们祝福，又对孩子的母亲玛利亚说：“这孩子被立是要叫以色列中许多人跌倒，许多人兴起，又要做毁谤的花饼，叫许多人心里的意念显露出来。你自己的心也要被刀刺透。又有你先知名叫亚拿，是亚瑟支派法内利的儿女，年纪已经老迈，从做童女出家的时候，同丈夫住在7年就寡居了，现在已经84岁，并不离开圣殿，禁食祈求，昼夜侍奉神。正当那时，他进前来称谢神，将孩子的事对一切盼望耶路撒冷的救赎的人讲说。约瑟和玛利亚照主的律法办完了一切事，就回加利利，到自己的城拿撒勒去了。孩子渐渐长大，坚强起来，充满智慧，又有神的恩在他身上。阿们。 Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, memelihara firman Allah di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. 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 Selamat pagi jemaat GKI Klasis Priangan dimanapun saudara berada. 各位亲爱的白两岸区会会友们，你们我先招呼早安，无论你们到什么地方。
Kita sudah di ujung tahun 2020. 我们已经现在进入了2020年的年底。 Dan di akhir tahun 2020 ini saya mengajak kita merenungkan sebuah tema yang saya berikan judul Hidup dalam Tradisi. 今天我要对大家说一个主题，就是说生活在传统中。 Untuk mengawali khotbah saya minta saudara menyaksikan cuplikan film berikut ini. 我开始我今天的讲章，我要对大家先看一部电影。 And how do we keep our balance? That I can tell you in one word. Tradition! Because of our traditions, we've kept our balance for many, many years. Here in Anatevka, we have traditions for everything. How to sleep, how to eat, how to work, how to wear clothes. For instance, we always keep our heads covered and always wear a little prayer shawl. This shows our constant devotion to God. You may ask, how did this tradition get started? I'll tell you. I don't know. But it's a tradition. And because of our traditions, every one of us knows who he is and what God expects him to do. Who day and night must scramble for a living, feed a wife and children, send his daily quest, and who has the right, as master of the house, to have the final word at home. The Papa! The Papa! Tradition! The Papa! The Papa! Tradition! Who must know the way to make a proper home, a quiet home, a kosher home? Who must raise a family and run the home, so Papa's free to read the holy book? The Mama, tradition. The Mama, tradition. At 3 I started Hebrew school, at 10 I learned a trade. I hear they picked a bride for me, I hope she's pretty. And who does Mama teach? To mend and tend and fix, preparing her to marry whoever Papa picks. The daughters, Tradition. The Papa. Son. Daughters. Tradition. Cuplikan film singkat yang baru saja saudara saksikan adalah sebuah film yang berjudul Fiddler on the Roof. 我们所看的电影就是它就是一个屋顶上的小提琴手， Atau pemain biola di atas atap. 就是说这是在屋顶上他玩小提琴 Kalau 的。 saudara cari lagunya ada, itu lagu yang super sulit tetapi super indah. Silakan saudara cari Fiddler on the Roof, itu lagu yang sangat indah sekali. 如果我们要找这首歌是比较困难，但是这首歌是比较出名的一条歌。 Nah, saudara, Fiddler on the Roof adalah sebuah film genre drama musikal yang mengisahkan seorang pria Yahudi bernama David. Fiddler on the Roof 是一位电影，是戏剧音乐类型的电影。它
主角是叫做 Tevye， Tevye ya. Tevye. Ajaannya Tevye. Dia adalah seorang penjual susu dan dia hidup bersama dengan istri dan kelima putrinya. 他是卖牛奶的一个人，他已经跟他5个女儿一起生活。 Nah, film ini mengisahkan Tevye ini berusaha untuk mempertahankan tradisi Yahudinya di tengah himpitan budaya yang ada di sekitarnya. 他这个 Tevye 是在一切生活的挣扎当中，他要面对他生活的环境。 Nah, salah satunya ketika putrinya membawa pacarnya, saudara, dan mereka bilang mau menikah. 有一天，他的女儿带他的情人来到他面前，说他们要结婚。 Karena menurut tradisi yang mencarikan jodoh anaknya adalah orang tuanya. 其实犹太人的传统，如果他们的婚姻是老人家界定的， Saya kira Yusuf dan Maria yang menjadi orang tua Yesus itu juga hasil jodoh-jodohan dari orang tuanya, saudara. 我也相信约瑟跟玛利亚也是他们被老人家所定的婚姻。 Banyak orang Kristen yang nggak sadar itu Maria waktu itu usianya mungkin sekitar 11 atau 12 tahun, saudara. 但是很多人不醒悟到，玛利亚其实她的年岁单差不多是11、12岁的童女。 Nah, saudaraku, dalam sebuah adegan, Tevye ini menyanyikan sebuah lagu berjudul tradisi. 在这个时候，这个 Tevye 要唱一首歌，就是说传统的歌。 Dan dia bertanya, bagaimana kita menjaga keseimbangan hidup? 他自己问作：我们如何能够保持平衡 Lalu 呢？ dia katakan, saya punya satu jawaban, satu kata, tradisi. 他说：我一个答案就是传统。 Lalu di film itu kita bisa melihat, ditontonkan beberapa simbol-simbol tradisi orang Yahudi. 在那边，我们如果看这个电影里面，很多犹太人的风俗在那边放出来。 Nah, dia mengatakan karena tradisi kita bisa menjaga keseimbangan hidup sampai tahun-tahun yang sangat panjang. 因为我们遵守传统，我们能够到几百年的来遵守我们一切的律例。 Nah, seperti kita, dia mengatakan selalu memakai tutup di kepala. 就好像很多人是包头发的头包， Lalu dia menunjukkan apa itu jumbai-jumbai syalnya dan dia mengatakan kami memakai ini. 还有他们穿哪些礼服。 Dan saya percaya itulah yang dipakai oleh Tuhan Yesus yang disentuh oleh perempuan yang sakit pendarahan. Dia menyentuh. 我相信主耶稣那时候也穿这种长袍的礼服，就是那个犯罪的女孩来抹他的衣裳。 Nah, kostum-kostum itu dia menunjukkan adalah menunjukkan sebuah constant devotion atau sebuah penyembahan yang konstan kepada Allah. 他们所穿的礼服是证明他们是真正的来敬拜上帝的一种的仪 Nah, 式。 berkat tradisi, maka setiap orang tahu siapa dirinya dan apa yang Allah harapkan atas hidupnya. 经过这些传统仪式，人家知道他是谁。 Nah, saudaraku, menarik sekali kisah dari saudara. Kan kalau saudara mau lihat film ini secara keseluruhan, itu sangat baik sekali. 其实我们知道主耶稣这个故事里面是对我们有一个很吸引力的一个问题。 Nah, salah satu kritik dari film ini adalah katanya dia terlalu berbau Jewish ya, terlalu berbau Yahudi. 他这个电影里面是说一种好像犹太人的滋味。 Nah, saudara, apa itu tradisi? 什么叫做传统呢？ Tradisi adalah adat kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan oleh masyarakat. 传统是从他一代再一代的传下去的一个仪式。 Tradisi mempercayai bahwa kebiasaan itu dianggap sudah baik dan harus diteruskan. 他们认为这样的传统方式是对的，是指他们继续不断的一代一代的传下去。 Nah, tradisi adalah semacam sekumpulan kebiasaan yang diulang selama puluhan, ratusan, bahkan mungkin ribuan tahun. 是这种的传统方式，一段一段的、一代一代的人传下去，是这几百年、几千年的传 Nah, 统方式。 aktivitas tersebut diulang-ulang sampai bahkan ribuan tahun karena dianggap benar dan baik. 这是这种传统，这是几千年还是一直传下去，认为他们是好的。 Nah, saudaraku, sangat disayangkan
Tidak sedikit orang Kristen ketika belajar firman Tuhan lupa bahwa Alkitab kita itu sangat syarat dengan nuansa atau tradisi Yahudi. 这是很可惜的，很多我们作为基督徒，我们忘记了我们读的圣经是一切有关于犹太人的传统。 Saudara kalau lihat film Yesus bikinan Hollywood atau ala Hollywood, saudara bisa melihat misalnya pakaian yang dikenakan Tuhan Yesus itu begitu casual ya, begitu santai. Padahal kenyataannya nggak seperti itu, saudara. 就好像 Hollywood 里面的电影说主耶稣穿的衣服，好像一只犹太人的长袍。 其实事实上不是这样。 Nah, saudaraku, kita harus tahu juga bahwa Alkitab kita tidak ditulis dalam ruang yang hampa, tetapi ada konteks yang tertentu, sudah punya isi. 我们知道我们的圣经所记载的不是一个里面个真空的问题，但是里面是有意义的。 Nah, bahkan Taurat adalah disebut sebagai nafas hidup orang Israel pada saat itu. 就是律法对于那些以色列人是他们的呼吸。 Bahkan Yesus pernah mengingatkan, Matius 5 ayat 17, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. 那时候主耶稣对他们说，在马太福音第5章17节说，莫想我来要废掉律法和先知。 Bahkan Yesus juga memberikan ancaman hukuman bagi orang yang meniadakan yang terkecil dari hukum Taurat itu. 反而主耶稣会惩罚那些除去最小的律法当中。 Nah, saudaraku, tidak banyak pula orang Kristen yang menyadari tulisan-tulisan Injil ini sangat syarat dengan tradisi Yahudi. 但是很多人忘记了，在这个圣经里面所记载的很多充满犹太人传统。 Nah, misalnya kita melihat dalam bacaan kita dikatakan pada usia 1 bulan Yesus sebagai anak sulung ini diserahkan kepada Tuhan menurut hukum Taurat. 我们知道主耶稣在还没有到1个月之前，他已经经过律法交在上帝的手中。 Nah, Yesus dikuduskan bagi Tuhan sebagai anak sulung karena dia anak pertama dan harus ditebus. Ya, ditebus dengan burung tekukur atau anak burung merpati. 主耶稣作为一个长子，就是因为这样经过犹太人的律法当中，又要照律法的形式，就是要照主的律法上所说，或用一对斑鸠，或用2只出个先知。 Nah, bahasa dewanya itu Pidion Haben ya, atau redemption of the firstborn, penebusan bagi anak sulung. 他就是说一个先知，一个长子。 Lalu bayi Yesus yang baru berusia sebulan ini bertemu dengan 2 orang yang spesial yang bernama Simeon dan Hana. 这耶稣还没有到1个月的孩子，他有见到2个人物，就是西面跟亚拿。 Simeon atau nama aslinya adalah Shimon, ini secara eksplisit mengatakan bahwa bayi 1 bulan ini adalah penggenapan dari nubuatan Nabi Yesaya. 这个西面的名称叫做西安，他见到主耶稣1个月的孩子说，这个是上帝所赐福的。 Lalu ada wanita yang bernama Hana dan dia mengatakan bayi yang 1 bulan ini akan memberikan kelepasan atau kebebasan bagi Yerusalem. 还有亚拿说，这孩子能够把以色列解脱一切的问题。 Nah, jika kita membaca bagian ini secara sekilas, kita tidak akan menyangka betapa catatan Lukas ini sangat Jewish ya, sangat berbau Yahudi. 我们也没有想到，这个路加所记载的一切问题是充满了犹太的传统 Nah, 的方式。 menurut hitungan saya ada 5 kali disebutkan menurut hukum Taurat. 我好像记载有5次说经过律法的方式。 Nah, kedua orang tuanya adalah lahir dan dibesarkan dalam tradisi Yahudi. 耶稣的父母是经过犹太传统长大的 Nah, 人。 sejak kecil mereka dididik menurut hukum Taurat, mendengarkan banyak ajaran dari para rabi yang pernah hidup sebelumnya dan menghafal banyak sekali ayat-ayat di dalam kitab-kitab Perjanjian Lama. 他们一生中就是听到一切的传统方式，经过一些先知的教导。 Maka nggak diragukan lagi, mereka mengikuti tradisi itu sehingga Yesus pun
ya dilakukan penebusan seperti yang tadi kita baca. 不稀奇，就是因为这样，主耶稣就被带到犹太的律法当中。 Mari kita berandai-andai saudara. Kalau orang tua Yesus ini bukan orang yang memelihara tradisi, kira-kira dia bertemu dengan Simon dan Hana tidak? 我们来分享一下，如果约瑟跟玛利亚不是犹太人的风俗律法当中，是不是他们会见到两位大人物，就是西面和亚拿？ Ya, kalau kedua orang tuanya menjadi begitu sekuler dan tidak lagi melihat atau mengakui Tuhan, saya pikir nggak bakalan Yesus ini bertemu dengan Simeon dan Hana. 如果他们两位耶稣的父母经过世俗的方式，有可能他们不会见到西面跟亚拿。 Yesus ini bertemu dengan Simon dan Hana bukan di kandang domba, bukan di rumah, tetapi di bait Allah. 主耶稣见到西面与亚拿，不是在马槽里面，但是在圣殿里面。 Kedua orang tua Yesus ini adalah orang-orang yang setia menjalankan tradisi sesuai dengan hukum Taurat yang memungkinkan dia bertemu dengan Simeon dan Hana. 这两位主的父母是真正的遵守犹太的风俗，他们经过律法才能够见到西面跟亚拿。 Saudara, tradisi bagi sebagian anak muda itu kayaknya dianggap sesuatu yang negatif, saudara. 其实我们知道，很多年轻人对于这个传统是对于负面的问题。 Tradisi itu identik dengan kolot ya, kuno, kolot, tidak update, menghambat kemajuan. 他们认为这种的传统方式是守旧、古代、不更新。 atau hanya miliknya orang-orang yang sudah tua ya, yang anak muda enggak perlu yang beginian. 这些传统方式是对于单单老人家而已进行，他们年轻人不需要 Nah, 去遵 saudara, 守。 memang tidak disangkal di dalam Alkitab tradisi ini bisa menjadi sesuatu yang buruk. 其实我们也可以承认说，这种的传统风俗是能够一个坏的事情。 Misalnya ketika orang Yahudi begitu taat mencuci tangan sebelum makan, bukan karena takut dengan virus COVID-19, saudara, tapi mereka tidak mencuci hatinya. 好像一切犹太人，他们的风俗还没有吃饭之前要先洗手，但是他们没有洁净他们的心。 Bahkan 1/10 dari bumbu-bumbu dapur itu dipersembahkan pada Tuhan sampai jelimet teliti, tetapi orang tuanya diabaikan, kebutuhan orang tuanya sendiri diabaikan. 好像他们先将1/4给上帝，但是他们只是为了他们自己厨房里面的需要，但是他们忘记了要献上给他的父母。 Mereka punya tradisi berdoa, lalu berpuasa 2 kali dalam seminggu, tapi ternyata motivasinya adalah supaya kelihatan orang yang saleh, orang yang rohani. 他们每个月要禁食，还有他们看到他们的动机是好像很虔诚的人。 Ya, Mega Sinci ya, 2次 Mega Sinci mereka berpuasa. Lalu di pihak lain mereka ternyata suka meres ya para janda dan yatim piatu. 还有他们时常会欺压那些寡妇，还有一切的孤儿。 Saudara, ketika sebuah tradisi dijalankan bertentangan dengan esensi dari hukum Taurat, maka selayaknya tradisi itu dikritisi dan kalau perlu diubah. 他们这种传统的方式是故意律法的本质冲突，这是他们得到这种的批评，他们也需要的改变。 Demikian juga ketika tradisi itu sudah dijalankan ratusan tahun tetapi orang lupa dengan substansinya, maka waktunya kembali disegarkan. 这是他们已经进行了几百年的传统，但是他们忘记了这些应该要有一种真实的改变。 Demikian juga tradisi ketika berbenturan dengan keadaan, maka tradisi itu mesti beradaptasi, saudara. 是在这种的传统遇到一切的情形之下，他们也是要随时应变。 Misalnya hari ini kita punya tradisi beribadah itu di gereja, tetapi hari ini atau belakangan ini kita harus beradaptasi dengan tradisi yang baru beribadah dari rumah. 就像我们现在一般的教会的聚会，我们已经不能够在教会进行，我们应该在网络里面，或者我们要在家里的敬拜方式。
Nah, meskipun ada tradisi dalam ibadah yang harus kita ubah, tetapi bukankah masih banyak lagi yang lain yang mesti kita jaga? 很多传统我们也是应该要改变，但是我们也要遵守一切传统的需要。 Nah, orang-orang Yahudi dewasa itu betul-betul menjaga tradisi, mengajarkan anak-anak mereka untuk belajar firman Tuhan dengan baik, termasuk orang tua dari Yesus sendiri. 年长的弟兄姐妹，他们多数是遵守这种的传统方式，还有教导孩子们，使着他们能够读经祷告，好像主耶稣的父母教导主耶稣一样。 Misalnya ketika anak baru belajar bicara, saudara, yang mereka ajarkan adalah hafalkan Shema Israel, ya, Ulangan pasal 6. 就是好像孩子才要说话的时候，他们的父母就教孩子读经，是在《生命记书上》里面6章。 Dan mereka juga punya tradisi sebelum mati, mereka juga harus mengucapkan kalimat Shema Israel. 如果他们还没有去世的时候，他们也是要读那些以色列的记忆。 Nah, sejak anak-anak kecil berusia 6 tahun mungkin atau kurang lebih seperti itu, mereka dikirimkan ke sinagog dan belajar Taurat Tuhan. 孩子们，他们还小的时候，要带到他们的会堂里面去学一切的圣经道理。 Dan mereka sebelum remaja, sekali lagi sebelum remaja, mereka sudah banyak sekali menghafal ayat-ayat Alkitab, saudara. 他们还没有到成年的时候，他们已经很多背述了圣经里面的一切道理。 Bahkan saudara, saya tidak ragu ya, hafalan ayat anak-anak pra-remaja Yahudi itu kita kalah ya. Bahkan saya kira orang-orang mahasiswa teologi juga kalah, saudara. 其实我不奇怪那些还没有年长的孩子，他们已经背述了圣经里面的道理，好像一届神学生不一定能够比过他们。 Nah, kedua orang tua dari Yesus ini meneruskan tradisi ini kepada Tuhan Yesus sejak dia masih kecil. 就是好像讲主耶稣的父母也是传给主耶稣的传统方式。 Nah, Yesus kemudian di Bait Allah waktu dia usia 12 tahun bercakap-cakap mengajukan pertanyaan dengan para imam. Saya kira itu tidak jatuh dari langit, saudara. Itu berkat tradisi ajaran dari orang tuanya. 主耶稣12岁的时候，在会堂里面跟那些祭司长他们谈论的时候，这一切事情不是单单从天上掉下来，但是这种是从传统方式的一些教导 Dan。saya meyakini para orang dewasa itu sejak kecil itu anak-anak mereka itu dikasih cerita-cerita mulai dari Allah membelah laut, lalu menguak sungai Yordan, lalu 10 tula, lalu Daud mengalahkan Goliat dan kisah lain itu diajarkan sejak anak-anak masih kecil. 就是因为这样，他们的传统方式从小教导孩子，是这有圣经的教导，是这他们知道主耶稣能够割开红河，还有约旦河。 还有能够为大卫打败了格列将军。 Di Alkitab ada seorang wanita bernama Lois. 有一位女士叫做 Lois， dan dia adalah seorang wanita yang takut akan Tuhan, mewariskan tradisi Taurat Tuhan kepada anaknya yang perempuan bernama Eunike. Lois 是一个很敬畏上帝的人，她有一个女儿叫做 Eunike。 Nah, Eunike ini tidak ingin generasi berikutnya kehilangan taste of God atau rasa Tuhan, sehingga meneruskan imannya ini kepada anak yang laki-laki. 是这 Eunike， 她也是继续不断的遵守这种传统方式，她传到她的孩子。 Nah, anak yang laki-laki ini kemudian direkrut oleh Rasul Paulus menjadi rekan kerjanya. 是这孩子最后做使徒保罗的对手。 Kalau saudara sekolah minggunya bukan di pesantren, saudara pasti tahu ya anak laki-laki ini siapa. Ia adalah Timotius. 如果我们读到圣经里面，我们知道这位孩子是谁。 Nah, jika tidak ada pewarisan tradisi iman oleh Lois dan Eunike, apakah mungkin Timotius ini bisa direkrut oleh Paulus menjadi rekan kerjanya? 如果没有教导这种传统的方式，有可能吗？ 这个提摩太被使徒使用， Ya tentu tidak bisa, saudara.
肯定是不会的。 Nah, di dalam ibadah kita punya banyak tradisi. 在我们生活当中，在我们敬拜当中，很多传统的方式， Kita ada susunan liturgi, 还有一些崇拜的仪式， kita ada khotbah, 还有讲道。 lalu kita menyanyikan lagu-lagu dari buku-buku kalau kita biasanya KPPK atau PPK. 我们也是时常唱歌，从圣教诗歌， Kita mengucapkan pengakuan iman rasuli, 我们深读十统心经， kita mengucapkan doa Bapa kami, 我们也读主祷文， kita mengucapkan juga doksologi. 我们也最后读了我们那个 doxology。 Saudara pernah nggak membayangkan misalnya selama kurun waktu 40 tahun itu tidak pernah dinyanyikan doksologi ya, atau tidak pernah diucapkan pengakuan iman rasuli atau yang lain-lainnya. Kira-kira apa yang terjadi, saudara? 如果我们知道几十年以后，如果没有读到这些主祷文或者使徒信经，我们能够想象到什么问题发生呢？ Atau dalam ibadah itu nggak ada pembacaan Alkitab, 在一些敬拜当中没有读圣经，没有读经文， maka akan timbul sebuah generasi yang buta huruf atau buta Alkitab, iliterasi Alkitab. 是这能够建立到一种新的时代，是他们不明白圣经的人。 Dan mereka lebih bangga atau lebih senang menyanyikan lagu-lagu sekuler daripada lagu-lagu gereja. 他们更喜欢属世的歌，比起教会我们崇拜的歌。 Sama halnya ketika orang-orang dewasa bangsa Israel tidak menceritakan anak-anaknya tentang bagaimana Allah menyelamatkan Israel. Mereka bisa nggak ngerti apa-apa akar mereka atau asal mereka. 是这好像他的父母不教导孩子什么叫做以色列的上帝，是指他们不懂得什么。 Oke lah saudara, mungkin ada orang yang mengatakan, wah saya ini orang yang anti tradisi. 有人说我是反对传统的， Saudara, mereka yang mengatakan anti tradisi, sebenarnya pelan-pelan mereka akan membentuk tradisi sendiri. 是指他们慢慢的能够建立自己的传统。 Mereka yang mengatakan saya anti liturgi, gereja ibadah nggak perlu liturgi. 有的人说他反对教会的仪式，不需要教会有这种的仪 Tapi 式。 bukankah pelan-pelan mereka akan bikin liturginya sendiri? 是指慢慢他们能够知道，他们也是自己创造了仪式。 Nah mereka anti dengan lagu-lagu lama, lagu-lagu him atau lagu-lagu gereja yang lama. 他们反对一切旧的方式的歌词，就是 hymn。 Nah bukankah lagu-lagu mereka pada nantinya akan menjadi lagu yang tradisional? 是指他们忘记了一些传统的歌。 Atau mereka yang mengatakan anti tata gereja, saudara, mau bikin gereja yang nggak ada tata gerejanya. Tetapi setelah mereka bikin gereja, pelan-pelan mereka akan punya tata gerejanya sendiri. 是指他们好像反对一些教会的一些程序，变成他们能够做一种自己的方式。 Jadi saudaraku, tidak mungkin manusia itu hidup tanpa tradisi. 就是因为这样，我们或者不可能离弃我们一切的传统方式。 Mengapa anak-anak kecil perlu kita bawa ke gereja, ke dalam kebaktian, meskipun mereka nggak ngerti khotbah? 有时候我们带孩子来到教会，无论他们不明白所听的道是什么， Nah, saudaraku, ketika kita menghendaki setiap kali ibadah anak mengerti semua tentang ibadah, saudara itu nggak akan dapat, saudara. 甚至我们带孩子不可能他能够知道，在教会里面，在敬拜里面的一切方式，他明白。 Yang kita kehendaki adalah mereka itu merasa, oh dalam satu minggu saya harus ke gereja, mengingat Tuhan. Walaupun khotbahnya apa lupa, mungkin apa lupa, tetapi mereka ingat satu hal, satu minggu itu harus ke gereja. 最重要的，孩子们要纪念到他每个星期要来到教会来敬拜。 Saya membayangkan saudara, anak-anak kecil yang tidak ditradisikan untuk beribadah, ya tidak ke sekolah minggu dan tidak mendengarkan cerita Alkitab sejak usia dini, kayaknya jadi anak ini nanti jadi seperti apa? 如果我们的孩子他不带到礼拜堂做礼拜或者上主日学，我不能够想象到这个孩子以后会成为什么。 Anak-anak ini kemudian kemungkinan besar akan menjadi sangat sekuler sekali, agnostik atau bahkan menjadi ateis. 也许这个孩子以后就好像非常世色的一种人，或者他已经反对不
不相信神的人。 Nah, saudara mengajarkan atau menceritakan cerita Alkitab pada anak-anak tidak perlu menunggu mereka mengerti kisah-kisah Alkitab. 如果我们对孩子讲一切圣经里面的故事，不需要他们已经成长或者知道了以后才听到， Karena mereka akan menerimanya sebagai sebuah tradisi. 是指他们接受这一切就是当做一个传统的方式。 Tradisi itu kita lakukan karena kita ingin anak-anak kita nanti menjadi muda atau dewasa, menjadi orang yang bertuhan. 我们这种方式的传统，我们是希望孩子以后成长了以后，他能够知道上帝，相信上帝。 Nah, saudaraku, kalau Tafsir berkata how we keep our balance dan dijawab tradition. 如果是 Tefri 说他能够保持平衡， Maka kalau boleh saya bertanya, how do we keep our faith? Bagaimana kita menjaga iman kita? 是指我要问一下，我们怎么样保持我们的信仰， Tradition, 就 tradisi. 是传统。 Bagaimana kita menjaga iman dari anak-anak kita? 我们如何能够保持我们孩子的信心， Tradisi, saudara. 也是传统。 Bagaimana kita memelihara iman kita masing-masing, saudara? 这如何我们能够坚持保守我们自己的信心呢？ Nah, tradisi, saudara. 也是传统。 Kita beribadah. 我们敬拜， Bayangkan kalau selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun saudara tidak beribadah sama sekali, tidak ke gereja, tidak mengikuti ibadah secara online. Pelan-pelan saudara, taste of God atau rasa kita akan Tuhan itu akan mulai pudar, akan mulai hambar, dan akhirnya jangan kaget suatu hari kita meragukan Tuhan. 我们想象到，如果我们几个月、几年，我们没有跟着敬拜，或者在网络视频里面的崇拜里面以后，我们慢慢的推弃我们的信心，我们不知道会成为怎么样的人。 Nah, how do we keep our moral? Bagaimana kita menjaga moral kita? Sama, jawabannya tradisi. 我们能够怎么样保守我们自己的信心，还有保守我们自己的道德？ Dan bagaimana kita menjaga karakter kita dan anak-anak kita? Tradisi. 还有我们如何能够保持我们孩子的信仰，还有我们自己的性格？ Saudara yang kasih Tuhan, kita sudah berada di ujung tahun 2020. 现在我们已经踏入了2020年的年底， Beberapa hari lagi kita akan membuka tahun yang baru 2021. 再过几天我们要进入新的一年，就是2021年。 Nah, di ujung tahun 2020 ini saya ingin mengajak kita untuk membuat evaluasi secara pribadi. 在这个2020年当中，我邀请大家来自我评估，我们大家个人的评估。 Apakah ada tradisi yang dulu kita jalankan dan itu membuat kita itu bertumbuh, lalu kita nggak jalankan selama setahun ini? 或者我们遵守了一些传统的方式，是指我们有成长，但是我们现在忘了不进行这些的传统。 Atau adakah tradisi yang dulu kita jalankan orang tua kepada anak, yang dulu kakek nenek kita kepada kita, tapi sekarang kita abaikan di tahun 2020 ini? 或者在2020年的时候，我们的父母或者我们的老祖宗教导我们的传统，但是现在这种传统已经把它忘掉了。 Nah, saudaraku, munculnya generasi orang yang begitu sekuler dan tidak beriman itu karena menggugurkan atau mengabaikan tradisi. 很多时候，一些属于世俗的人，还有一些忘记传统的人，他们忘了他们个人的性格。 Di ujung tahun 2020 ini saya mengajak mari kita kembali menghidupi tradisi-tradisi baik untuk menjaga iman kita, iman anak-anak kita, menjaga moral kita, moral anak-anak kita, karakter kita. 是这个2020的年底，我邀请大家纪念到我们好的传统，是指我们能够传给我们一代一代的孩子下去。 Nah, niscaya iman, karakter, kerohanian kita dan anak-anak kita boleh terjaga dengan baik. 是指我相信我们孩子一切的道德、一切的行动、一切的信仰能够更好。 Selamat menutup tahun 2020 dan selamat tahun baru 2021. 我 Tuhan 祝福大 memberkati. 家结束2020年的
一年，还有进入新的一年2021年。 Mari kita mengambil saat hening dan dilanjutkan dengan doa syafaat. 我们大家进入默祷，我们默经。 Terima kasih Tuhan, kami mewarisi Alkitab yang sudah berusia ribuan tahun. Di dalamnya syarat dengan tradisi-tradisi firman-Mu yang keluar dari mulut-Mu Tuhan, yang menata masyarakat, khususnya umat-Mu, yang menata iman, menata hidup, yang membuat hidup seimbang, yang membuat hidup tidak melupakan Tuhan. Di tengah-tengah tantangan budaya populer, sekularisme, dan hidup tanpa Tuhan, kami membutuhkan tradisi yang Engkau turunkan melalui firman-Mu dalam Alkitab ini. Kiranya kami tidak longgar di dalam kami meneruskan tradisi ini, dengan kami menyibukkan diri kami belajar firman Tuhan. Kami belajar menyelidiki, mendalami, tidak puas dengan kondisi yang sekarang, tapi terus mau memperdalam. Demikian juga Tuhan, tradisi itu kami teruskan kepada anak-anak kami, supaya kami tidak abai menceritakan kisah-kisah firman Tuhan, tidak sekadar mempercayakan kepada sekolah Kristen atau guru sekolah minggu, tetapi kami sebagai orang tua pun meneruskan tradisi itu kepada anak-anak kami. Sama seperti orang tua dari Yesus, Yusuf dan Maria yang meneruskan tradisi itu kepada Yesus yang kami yakin dan percaya sebagai Tuhan Juru Selamat kami. Saat ini kami terus berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami di akhir tahun 2020 ini. Kiranya Engkau terus berbelas kasihan Tuhan. Negeri kami masih banyak pergumulan PR untuk menghadapi COVID-19 ini Tuhan. Pembagian atau pembelian vaksin ini masih membutuhkan proses yang panjang supaya bisa terdistribusi dengan baik dan bisa diterima dan dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Berkati kami Tuhan, berkati negeri kami. Kasihanilah negeri kami. Inilah doa kami Tuhan, dan kami mohonkan anugerah Tuhan juga untuk memasuki tahun 2021 dengan satu semangat ingin terus maju, ingin lebih setia kepada Tuhan, ingin lebih mengasihi keluarga kami dan sesama kami. Ini doa syafaat kami Tuhan yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari bala jahat. Karena Engkau-lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di tengah dunia
Terima kasih kepada hambanya Pendeta Andi Gunawan yang sudah melayani pemberitaan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan setiap kita boleh bertumbuh di dalam firman Tuhan. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Bersama dengan gereja-gereja Tuhan di segala abad dan di segala tempat, marilah kita mengakui pengakuan iman kita menurut baptisan kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 使徒信经，我信上帝，全能的父，创造天地之主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，由同真理玛利亚所生，在本地欧比拉多受下受难，被钉以十字架，受死埋葬，将在阴间第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而共的教会，我信身体相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Jemaat, sekarang tiba waktunya bagi kita memberikan persembahan kepada Tuhan. 各位弟兄姐妹们，现在我们有机会要奉献。 Persembahan dapat diberikan kepada gereja masing-masing, baik secara transfer ataupun secara online. 我们能够把奉献，经过银行的汇款，或者我们把我们的钱积聚起来，到我们聚会的时候带到教会来奉献。 Ya, atau Anda dapat memberikan, memasukkannya ke dalam amplop, nanti Anda dapat berikan ketika kita dapat beribadah bersama-sama di gereja masing-masing. Firman Tuhan yang melandasi persembahan kita pada hari ini terambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 奉献词，我们今天有所读的是在哥林多后书9章7节，个人要随本性所决定的，不要作难，不要勉强，因为捐的越乐意的人是神所喜悦的。我们用我们自己的自愿心，把这一切感恩交在奉献手中。 Marilah dengan sukacita dan kerelaan hati kita memberikan persembahan kita sebagai ungkapan syukur atas pimpinannya di sepanjang tahun 2020. 我们用喜乐的心来奉献，是指我们在这个2020年的年底，当作我们一个感恩。 Mari serahkan yang terbaik padanya. 我们献上最好的给主。 Serahkan yang terbaik padanya, naga masa mudamu. Serahkan tubuh jiwa rohmu, sedia berperang baginya. Yesus teladan yang indah, biar teguh tangankan. Pada Tuhan mengabdilah, serahkan terbaik padanya. Serahkan yang terbaik padanya, naga masa mudamu. Lengkapkan senjata Injil, sedia berperang baginya. 将你最好的献一出。
besar kasih-Nya. Bagimu Ia disalibkan, agar kau tak binasa. Meski betita bersungguh mencurahkan darahnya, padanya sadar hatimu, serahkan terbaik padanya. Serahkan yang terbaik padanya, hanya masa mudamu. Lengkapkan senjata Injil, setia berperang baginya. Kerinduan hati kami ya Tuhan adalah bahwa di dalam kehidupan kami dapat terus memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Berkati untuk persembahan yang kami berikan. Kami percaya bahwa penyertaan dan pimpinan Tuhan, berkat Tuhan tidak pernah kurang. Semua cukup berkelimpahan di dalam hidup kami, dan kami membawa persembahan ini menjadi ungkapan syukur kami di hadapan Tuhan. Terima kasih berkat-berkat Tuhan di sepanjang tahun 2020 melalui banyak suka duka air mata kami Tuhan. Namun kami percaya Tuhan Engkau terus menyertai dan memimpinnya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Doksologi. 荣耀颂。普天之下万国文明，齐声赞美父子圣灵，三位一体同样同住，温柔慈怜万福之本。Jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini, memasuki keseharian kita sebagai ibadah kita yang sejati. Karena itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan layanilah Tuhan, layanilah dunia dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dari Yesus Kristus dan anugerah dari Allah Bapa, dan kiranya persekutuan, kekuatan, dan nasihat dari Roh Kudus selalu menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.